Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, mari sama-sama kita mulakan pengajian kita pada pagi ini dengan memanjatkan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman di dalam hati kita, Allah memberkati segala nikmat yang dikurniakan kepada kita. Mudah-mudahan setiap hari dalam umur kita ini penuh dengan kebaikan. Mudah-mudahan kesihatan kita, harta yang Allah hadiahkan pada kita, keluarga kita, begitu juga dengan ilmu yang Allah anugerahkan ini, walaupun tidak banyak mana, tetapi ilmu yang penuh dengan barakah juga. Ilmu yang menghasilkan ketaatan di dalam diri kita, mematuhi perintah-perintahnya, menjadi tembok menjauhkan kita daripada perkara-perkara yang dimurkainya, menjadi pelita sepanjang hidup kita, sampailah nanti mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam keadaan kita reda kepadanya, lagi diridai olehnya. Dengan niat doa yang demikian, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita dapat bertemu lagi meneruskan dan menyambung kuliah kita di dalam memerhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari sudut pemahamannya, penghayatannya, dan bagaimana menjadi kaedah untuk pengamalan kita sepanjang kehidupan, ya. Kita sekarang ini dalam siri mencari dan membaca ayat-ayat Allah yang mengandungi perumpamaan, yang mengandungi kiasan, insya-Allah. Minggu lepas kita baca sampai ayat keberapa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Kita baca sampai ayat 266, betul ya? Ya, perumpamaan yang kita lihat kemarin, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membayangkan orang-orang yang memberikan sedekah ataupun infak harta di jalan Allah, tetapi diikuti pula dengan perbuatan-perbuatan yang merosakkan sedekah itu. Kita sebut dua istilah kemarin, iaitu dengan al-man. Al-man maknanya mengungkit-ungkit kembali, dan juga al-adha. Al-adha maknanya perbuatan menyakiti orang yang menerima sedekah ataupun infak kita itu. Diumpamakan bagaikan seorang yang dah lanjut umurnya, memiliki sebuah kebun besar, luas, subur, berbagai tanam-tanaman yang tumbuh mengeluarkan hasil. Ada pula sungai-sungai yang mengalir di kebun tadi. Kemudian dalam masa yang sama, orang tua ni memiliki anak-anak yang masih kecil-kecil lagi, yang belum boleh menguruskan kebun yang dimiliki itu. Jadi pengharapannya begitu sangat supaya kalaulah dia pergi dengan umur yang dah lanjut macam gitu, tinggal berapa hari di bumi, harapannya supaya hasilnya itu dapat dimanfaatkan oleh anak-anaknya nanti. Tetapi ketentuan ilahi datang terlebih dahulu, dihancurkan dan musnah kebun itu, dibakar sebab didatangi oleh puting beliung yang mengandungi api, kita kata kemarin, ya, habis. Tarakat, terbakar, habis. Maka itulah diumpamakan bagai orang yang dah keluarkan zakatnya ataupun infaknya ataupun wakafnya ataupun sedekahnya, tapi akhirnya rosak, terbakar, hangus, tidak meninggalkan apa-apa kesan yang boleh dimanfaatkan pada hari pembalasan nanti. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada sikap-sikap yang seperti itu. Nah, sebelum kita tutup kemarin, saya membayangkan bahawa ada satu lagi, ya, perkara yang perlu diperhatikan dalam seorang itu ingin meninfakkan hartanya di jalan Allah dengan niat mengharapkan balasan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah kata kemarin bahawa yang boleh merosakkan ialah dengan mengungkit kembali ataupun dengan menyakiti orang yang diberikan infak tadi. Begitu juga sebelum itu kita dah lihat di antara yang menjadi masalah juga kalau dibuat secara riak.
menunjuk-nunjuk, tak ada ikhlas langsung kepada Allah, tak ada langsung nak mengharap keridaan Allah ke, pahala daripada Allah ke, syurga ke, tapi nak menunjuk-nunjuk dan dibuatkan kiasan perumpamaan seperti orang munafik lah. Ya, infak memang tak pernah ikhlas sebab tidak ada iman, tapi sebab nak menutup kepura-puraan mereka, menyembunyikan kekufuran di dalam hati. Nah, jadi itu yang telah kita bincangkan kemarin. Satu lagi perkara yang boleh merosakkan ataupun menjadikan infak kita ini ataupun sedekah kita ini ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu terdapat dalam ayat 267, insya-Allah kita nak baca hari ini. Ya, sambungan kepada ayat kemarin. Kemarin ayat 266, hari 267 insya-Allah. Kita perhatikan bersama. Ayat Allah yang bermula dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ada? Siap? Okey, baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman. Dan kita pernah sebut dahulu dalam kuliah-kuliah kita yang lalu bahawa Al-Quran ini ayatnya setiap satu itu penting untuk kita berikan perhatian, ya. Tak ada ayat yang tak penting. Tetapi bila sesuatu ayat itu diletakkan pendahuluannya dengan seruan kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Para ulama bila mengkaji mereka menegaskan bahawa dalam ayat-ayat yang mula dengan ya ayyuhalladzina amanu ini ada benda besar yang macam mana pun, walaupun ayat yang Quran lain semua penting sama, tapi yang ini lebih-lebih lagi patut diberikan perhatian. Ya, kadang-kadang dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu ini mengandungi satu perkara yang kalau tidak diberikan perhatian sungguh-sungguh boleh merosakkan iman kita. Ataupun kadang-kadang satu perkara itu yang disebut dalam ya ayyuhalladzina amanu mengandungi satu larangan yang sangat berat amarannya. Ya, dalam ayat ini kita lihat satu perkara yang ialah walaupun hanya dalam bentuk harta, kita ingat ini tak ada kena-mengenalah dengan iman kita, dengan ibadat kita. Ini harta je Ustaz. Nanti kita akan lihat benda yang dipandang sebahagian orang tu remeh saja. Tetapi bagi orang beriman, Allah berikan amaran. Benda yang remeh pada pandangan sebahagian orang seperti ini, kalau tidak kita perhatikan, boleh menyebabkan amalan kita sia-sia, boleh menyebabkan harta kita keluarkan tidak mendatangkan apa-apa hasil kepada kita nanti, ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, infakkanlah. Infak, saya ingat kita sepatutnya dah fahamlah maksud infak, maknanya belanjakanlah ataupun keluarkan harta, ya, itu infak. Daripada perkataan infak datang perkataan nafkah. Bila kita sebut nafkah dah jadi makna khusus kita ini sebagai orang yang bertanggungjawab pada keluarga, kita keluarkan harta, ya, untuk keperluan anak-anak, isteri ataupun orang tua yang masih di bawah penjagaan kita. Ya, jadi itu perkataan nafkah. Kalau infak pula, keluarkan harta secara umum. Keluarkan harta secara umum maknanya apa? Termasuklah sedekah, termasuklah zakat, termasuklah wakaf, termasuklah nafkah juga. Termasuk nafkah juga. Jadi saya nak ulang balik sedikit apa yang kita sebut daripada kemarin tu. Al-man wal adha, jangan sampai kita buat, ya, mengungkit balik, kemudian menyakiti orang yang kita berikan, kemudian ria'an nas, menunjuk-nunjuk pada manusia tidak ikhlas. Itu jangan kita bayangkan hanya bab sedekah aja, tuan-tuan. Jangan, ya. Sebab Allah gunakan perkataan infak. Infak itu umum, termasuk nafkah. Jadi kita bayangkan sebagai ketua keluarga kita ni, bila berikan nafkah pada isteri, pada anak-anak, ataupun pada orang tua yang di dalam jagaan kita, perhatikan jangan sampai kita kasih nafkah, kasih juga, tapi mulutnya jahat. Jangan, tuan-tuan. Ada tak suami macam tu? Kak Ulen tak ada Ustaz. Okeylah, saya percayalah Kak Ulen tak ada. Ya kan? Jangan jadi orang yang keluarkan nafkah kepada orang-orang yang di bawah tanggungan kita. Itu mulutnya itu menyakiti.
kasih juga, tapi mengutuk, menghina, ya, menjatuhkan maruah. Kalau saya tak ambil awak lah jadi isteri saya dulu, merimpat awak bawah keluarga macam tu tau. Jangan lupa ni abang kasih ni. Janganlah macam tu. Kita kasih sebab kita ni ikhlas. Itu pasangan hidup yang telah kita pilih, yang telah Allah pilihkan juga untuk kita. Yang Allah letakkan sebagai tanggungjawab supaya Allah mengangkat darjat kita. Kita jalankan kewajipan supaya kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala nanti Allah terima segala yang kita usahakan. Jangan kita ni dalam kehidupan dunia kita dah penat pergi kerja ya. Daripada bujang sampai kahwin, sampai dapat anak, sampai ke tua. Dan nak pencen, nak rehat pun suruh sambung lagi. Bos kata tak ada orang boleh ganti laman. Sambung kontrak. Tiap-tiap tahun kita kontrak. Ada sampai 67 tahun masih kerja lagi ya kan. Penatnya ustaz, tapi tak apalah. Tapi janganlah kita dah penat kerja, kasih nafkah. Lepas tu balik pada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tengok-tengok tak ada pahala. Habis semua tu. Habis. Macam kita dah tanam kebun dah penat-penat, lepas tu habis terbakarlah. Kita kata kemarin Allah gunakan perumpamaan puting beliung yang ada api kan, kita kata kemarin. Kalau setakat puting beliung mungkin dah hanya patah, pokoknya tumbang. Boleh hidup lagi, akarnya masih ada dalam tanah. Tapi kalau dah terbakar habis dengan akar-akarnya mati, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Habis kita ini, ya. Jadi dalam nafkah jangan ada perbuatan al-man wal adha, ungkit-ungkit ataupun menyakiti. Begitu dengan anak-anak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadilah bapa yang anggun. Jadilah bapa yang anggun. Besok lusa apa pun anak buat pada kita, jangan ungkitlah. Kita buat kemarin kerana sayang kita pada dia. Ya. Kita tak tahu, mungkin masa kita hidup kita ini dia masih menyakiti hati kita. Masih buat perkara yang ialah melukakan perasaan kita. Tapi kita tidak tahu. Kalau anak yang kita sakiti itulah, setelah kita tidak ada datang keinsafan, Allah buka hati dia, dia yang paling banyak beramal atas nama kita agaknya. Dia yang paling banyak doakan pengampunan kepada Allah untuk kita agaknya. Pasal dia yang paling insaf. Jangan lukakan, ya kan, kecintaan pada anak itu dalam kita berikan nafkah dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang dengan ungkit-ungkit balik. Jangan. Kalau bapak tahulah kau macam ni lah, dari dululah bapak buang kat tepi jalan tau. Penat-penat bapak kasih nafkah, kasih makan, kasih pakai, macam-macam bapak dah kasih, sikit kau tak hargai. Jangan sebut, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan sebut. Takut kita, ya, perbuatan al-man itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi kita ini dalam menjalankan tanggungjawab beri nafkah, itu tanggungjawab Allah dah berikan harta melalui kita, rezeki dia. Kita jalankan tanggungjawab untuk menyampaikan, ya kan? Tapi kalau kita ungkit-ungkit seolah-olah macam rezeki itu kita yang punya, ya kan? Ini semua bapak yang punya tau. Kalau bapak tak kasih kau tak dapat tau. Tuan-tuan, kalau dah namanya rezeki, kalau tidak melalui kita dia tetap akan dapat. Jangan ada kesombongan kita depan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sampai kita mengungkit-ungkit balik pemberian kita. Begitu juga satu lagi, ingat tak kemarin kita kata yang boleh merosakkan nafkah kita ialah bila kita kasih dengan penuh perasaan riak. Ada kan? Riak tak boleh, kasih dengan ikhlas. Ada tak bapak-bapak ini yang kasih nafkah pada keluarga tu ada riak? Ada tak? Macam mana bentuk bapak kasih nafkah, suami kasih nafkah pada isteri dengan riak, bapak kasih nafkah pada anak-anak dengan riak? Macam mana tuan-tuan? Ditonjolkan, ditayangkan, ditontonkan kepada halayak ramai. Wah, inilah aku kasih kau tengok. Ya, korang tu apalah kau kasih pada anak-anak. Kadang-kadang kita tak cakap perkataan seperti itu, tapi dalam hati kita mendorong kita membuat satu perkara, menayang-nayangkan apa nafkah yang kita berikan pada keluarga. Jaga-jaga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu namanya riak, menunjuk-nunjuk apa yang mampu kita berikan. Ya, bukan riak hanya sedekah pada masjid aja, bukan riak nama sedekah pada madrasah aja, bukan riak nama sedekah pada rumah anak yatim aja, tak. Nafkah pada keluarga pun boleh jadi riak. Jangan. Biar kita niat pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa? Rezeki kita terus barakah, umur kita terus barakah, anak-anak kita terus barakah, keluarga kita terus barakah. Mudah-mudahan dengan itu dalam kita ini menyembunyikan amalan kita dengan penuh keikhlasan, tidak menunjuk-nunjuk. Dalam rahsia kita dengan Allah, Allah balas dengan melindungi keluarga kita daripada keburukan, mudah-mudahan. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, dalam ayat ni pula kata Allah,
Wahai orang yang beriman, infakkanlah, maknanya belanjakanlah hartamu, min tayyibati ma kasabtum, daripada rezeki yang kamu usahakan itu yang baik-baik. Tayyibat, yang baik-baik. Ya, maka sabtum, apa yang kamu usahakan. Kemudian kata Allah lagi, wa mimma akhrajna lakum minal ard, begitu juga daripada hasil yang kami tumbuhkan untuk kamu daripada bumi. Jadi kita ini dapat rezeki daripada Allah. Allah berikan kita harta, ya, keperluan hidup kita. Ada yang memang 100% kita usahakan dengan penat lelah kita. Ya, kerana kita ini mentaati perintah Allah untuk bekerja, mentaati perintah Allah untuk berusaha, ya kan? Maka hasil usaha kita Allah balas. Dapat gaji, yang berniaga dapat hasil keuntungannya, apapunlah yang kita buat. Tapi kadang-kadang ada rezeki itu yang Allah tumbuhkan daripada bumi untuk kita. Maknanya tumbuh daripada bumi ni, kalau namanya petani dengan peladang, ada yang dia tanam, dia usahakan. Tapi kadang-kadang ada yang tak kita tanam, susah payah pun Allah kasih. Begitu kan rezeki, ya. Apa yang Allah tumbuhkan daripada bumi, yang tadi Allah kata apa yang kamu usahakan sendiri. Yang tumbuh daripada bumi kadang-kadang ada rezeki yang kita tak usahakan, tapi mendatang, Allah tumbuhkan. Macam tukang kebun, ya. Kebunnya katalah 5 ekar. Usahakan tanam, yalah dah beli kebun 5 ekar, nak tanam katalah pokok apa, ya, pokok rambutan ke, pokok durian ke, nak jadikan hasil katalah, ya. Tapi bila datang dah beli tu, sebahagian pokok dah ada. Mungkin pokok tumbuh liar, mungkin ada durian yang liar, mungkin ada pohon-pohon berbuah, mungkin ada pohon apalah, ya, yang dah ada kat situ. Ataupun bila dah diusahakan, kadang-kadang tumbuh pokok lain, kadang-kadang jiran datang, ni tanam, saya hadiahkanlah satu pokok ni, bukan kita punya pun asalnya, ya. Ada yang kita tak jaga dengan baik pun. 5 ekar tuan-tuan, bukan kecil. Lagi kita beli kebun, tanah kebun kat seberang tu, bila dah pencen, badan pun dah berapa, tulang dah tinggal berapa, tenaga yang ada kan. Ingat nak usahakan 5 ekar. Bila dah beli 5 ekar, 2 ekar kita dapat usahakan. Lagi 3 ekar terbiar. Ya, terbiar. Tapi ada juga hasilnya kadang-kadang. Siapa yang kasih itu? Allah. Siapa yang tumbuhkan? Allah. Dalam kehidupan, bukan setakat petani dan peladang usahakan tanah kebun aja macam tu. Kita kerja apa pun, kita berniaga pun. Kadang-kadang kita berniaga, ini modal kita keluarkan. Ini rancangan perniagaan kita nak jalankan. Ini tenaga kita curahkan. Ini untung yang kita jangkakan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bukan sedikit orang berniaga buat perancangan demikian. Untungnya tak disangka, luar daripada jangkaan. Saya ingat Ustaz, saya ni kalau berniaga gerai tu 6 bulan lah baru balik modal. Baru 3 bulan, ya Allah, saya tak sangka orang datang berduyun-duyun. Minggu pertama tu sampai tak cukup yang saya masak. Pasal orang datang, rupanya Allah buka rezeki dia. Ya kan? Ini perumpamaan apa yang Allah tumbuhkan untuk kamu, selain daripada apa yang memang kamu usahakan sendiri. Itu kata Allah, sebahagiannya kita jadikan infak. Kita katakan tadi termasuk yang wajib, ya, bukan sedekah yang sunat saja, ya. Yang baik-baik kata Allah, tayyibat, yang bagus-bagus, yang mutunya tinggi, bukan yang rosak-rosak. Begitu juga maksud tayyibat kat sini, kalau kita lihat penggunaannya dalam Al-Quran, kalau makanan, minuman, kadang-kadang yang namanya tayyib itu maknanya halal juga. Kita boleh baca tafsiran bagi ayat ini. Ya, perkataan tayyibat yang Allah berikan pada kita, yang patutnya kita keluarkan sebagai infak, ada 2 makna. Tayyibat maknanya jenis yang kita nak infakkan tu hartanya yang baik. Yang kedua maknanya juga ialah yang halal. Jangan pula benda yang haram kita sibuk nak buat sedekah. Aku kesian kat masjid Darul Makmur, katalah Cik Yusof Isa dah siap dah, masjid dah cantik lagi. Darul Makmur kata nak buat renovation besar-besar, nak pasang lift lah, apalah, cari derma, kesian lah. Tapi aku nak kasih duit tak ada. Tak apalah, tolong-tolonglah. Pagi-pagi minggu tolong beratur jugalah. Tahu beratur? Ya kan? Yang panjang tu kadang-kadang, ya. Beli nombor tu, manalah tahu kalau dapat menang 10,000 ke apa, insya-Allah kata dia, jangan ikhlas nak kasih derma pada Masjid Darul Makmur. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Ya. Berjudi tu aja dah, menang ke kalah ke, untung ke tak untung ke, dah berdosa besar dah. Kemudian bila dapat lagi, macam mana, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah tu sesungguhnya maha baik dan Allah tidak terima melainkan hanya yang baik sahaja. Jadi daripada benda yang haram tak boleh. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi
harta yang kita niat nak infakkan di jalan Allah. Tak jadi jalan Allah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kat situ masuknya syaitan, habis. Ya, dahlah kita buat tu sia-sia, dosa besar pula di sisi Allah. Bila dah menang, ada ingat nak kasi masjid. Lah itu. Temberang je tuan-tuan, tak adalah. Kalau dah macam tu lah perbuatan, tak takut buat dosa. Kalau dah dapat benda dalam tangan 10,000, 20,000, mana ada ingat masjid? Ya kan? Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada perkara-perkara yang tidak diredai olehnya. Nah, Allah kata lagi, sambungannya, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, dan janganlah kamu sengaja nak cari benda-benda yang al-khabith. Khabith maknanya apa? Khabith ni lawan tayyib tadi. Tayyibat yang bagus, khabith yang buruk. Tayyib kalau maknanya yang halal, khabith maknanya yang haram. Ya. Harta yang dah tak ada nilai, harta yang dah rosak, kalau makanan yang dah busuk. Kata Allah, wala tayammamu, jangan kamu sengaja nak cari, nak pilih harta yang banyak-banyak kita ada. Katalah, daripada kemarin kan kisah ayat ni banyak perumpamaan tentang kebun ya, tentang tanam-tanaman dah dapat hasilnya, tu buah-buah yang dah rosak, hantar pasar pun orang tak nak beli, letak kat rumah pun anak-anak buang aja tak nak makan. Katalah, itu pula yang kita nak kasihkan sebagai infak di jalan Allah. Wala tayammamul khabith, jangan kamu sengaja cari yang macam gitu untuk kamu keluarkan. Minhu tunfiqun, keluarkan sebagai infak. Walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi, sedangkan kamu sendiri kalau sebagai pihak penerima, ya, jadi Allah suruh kita bayangkan sekarang, khayalkan itu kamu sebagai pemberi, orang yang sedekahkan. Bayangkan kalau kamu yang terima sedekah, kamu yang harapkan zakat. Bayangkan kalau kamu yang terima, kamu nak ambil pun kejam mata, kata Allah SWT. Illa an tughmidu fi, kamu kalau nak terima pun kamu pejam mata, kata Allah SWT. Ini kiasan dia. Ini kiasan dia. Terima sesuatu pemberian dengan keadaan pejam mata. Itu kan kiasan kan? Ya. Dalam Al-Quran ya tuan-tuan dan puan sekalian, ada ayat-ayat kiasan. Allah sebut tu terang-terang sebagai kiasan. Bahasa Al-Quran, bahasa Arab digunakan perkataan al-mathal. Macam kemarin ada perkataan mathaluhum mathaluhu. Ayat 265 sebagai contoh, Allah sebut wa mathalul ladzina yunfiquna, dan perumpamaan mathal. Ya. Jadi kalau dalam Al-Quran sebut ada perkataan mathal macam gini, kita tahu itu ayat perumpamaan. Tapi kadang-kadang dalam Al-Quran perkataan mathal tak ada dalam sesuatu ayat, tapi bila kita baca itu ayat perumpamaan. Contoh macam yang kita baca minggu lepas, 266 ya. 266 kalau kita lihat tak ada perkataan mathal. Tuan-tuan bacalah ayat wadu ahadukum sampai habis. Tak ada perkataan mathal. Allah tak kata perumpamaan begitu, perumpamaan begitu. Tak ada. Tapi bila kita baca, kita tahu itu perumpamaan. Nampak tak? Sebab Allah kata tentang orang tua ada kebun kena puting beliung. Itu perumpamaan lah, kiasan. Bahasa kita kata ya, bidalan dan sebagainya. Termasuk dalam ayat ini. Dalam ayat satu perkataan, tuhmidu, pejam mata. Apa benda pejam mata, Ustaz? Terima barang pejam matanya apa maknanya? Ya, kalau pejam mata tak nampak, macam mana nak ambil? Ya kan? Tapi kita faham. Tuan-tuan cuba bayangkan ya. Kalau kita jadi seorang yang perlukan bantuan, ya, perlukan sedekah orang, ya, jumpa Pak Haji rumah sebelah minta tolong, Pak Haji saya tak ada kerja dah 6 bulan, anak-anak ada benda yang nak beli tak ada, ya, kalau dapat tolonglah sikit, ringankan, ya kan? Bayangkan kalau kita sebagai penerima bantuan tadi, kita terima dalam keadaan kita pejam mata, tuan-tuan, tutup mata. Apa maknanya agak-agak? Apa maknanya agak-agak? Orang terima tapi tutup mata. Lihat dia, perkataannya satu, kalimatnya satu, tuhmidu, pejam mata. Tapi boleh banyak makna yang dimaksudkan. Ya. Dan kita lihat para ulama dah jelaskan, nombor satu, ini perumpamaan Allah nak sebut. Ada orang bila minta bantuan, diberikan kepadanya sesuatu bantuan yang dia tak suka. Jadi terima tu macam muka ambil. Patutnya kita kalau benda kita suka kan kita buka mata ya. Orang terima kasih Pak Haji. Kening tinggi kalau boleh kan. Terima kasih Pak Haji, Allah senangnya hati saya, mudah-mudahan. Kalau terima, Allah Pak Haji, buka mata. Ya. Bibir pun cebit, Pak Haji. Tak suka tuan-tuan. Kenapa tak suka? Ini cerita pasal apa ni? Pasal infak, sedekah ataupun zakat ataupun nafkah, benda yang sudah tidak baik.
benda tidak baik, benda dah rosak, benda tak ada harga. Ya kan? Ada berita katalah negara lain, negara jiran dan sebagainya, katalah ada gempa bumi. Kita pun sibuk kumpulkan harta apa yang kita mampu untuk hantar ke sana. Ada pula badan-badan kemanusiaan, ya kan? Buat tawaran iklan, siapa yang ada baju-baju yang boleh disedekahkan, ayo kita hantar. Ya, satu kontena kumpul orang derma. Buka-buka suku je boleh pakai, tuan-tuan. Mana yang koyak, mana lusuh, mana yang baru tarik. Repot, tuan-tuan bapa sekalian. Allah, ini cerita kawan-kawan lah yang usahakan badan-badan macam gitu, tuan-tuan. Ya. Ada yang nak sarung tu tak melekat lagi dah, pasal getah dia pun dah tak ada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kita bayangkan, kalau kita di tempat sahabat saudara kita kat sana, habis barang-barangnya, rumahnya runtuh, katalah, ya, pakaian pun dah tak cukup, itulah selai sepinggang yang tinggal. Jangan cakap anggota keluarga yang dah meninggal, dah matilah, jadi korban dalam apa malapetaka tadi. Bayangkan, dapat, ya, kontena-kontena kotak-kotak datang, ya, tulis ini ihsan daripada rakyat Singapura, ya kan? Buka, orang kenal Singapura ni orang mewah-mewah, tau tuan. Orang kalau ingat orang Singapura tu kaya semua, dia tak tahu kita kat Singapura ni pun, ya kan, alah, ikat pinggang juga kita kadang, ya kan? Tapi itu bayangan orang mengharapkan ihsan kita. Datang dua bagi-bagi satu kampung lah, yang ini tak boleh pakai, yang itu koyak, yang ini, ya Allah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Orang terima tu tutup mata. Tutup mata. Allah, macam gini aku dapat. Ya kan? Benci. Ataupun maksud tutup mata ni ialah dia ambil, dah tak kisah lagi dah. Dia desperate. Tahu desperate, tuan-tuan? Orang kalau dalam keadaan terdesak, dia sempit, dia terdesak, ya kan? Sekali orang kasih benda yang tak ada manfaat sangat untuk dia, sudahlah. Aku terima je lah. Ya? Nak buat macam mana lagi? Tak ada lain lagi aku nak harapkan. Ni buruk pun buruk lah, ambil je lah, tuan-tuan. Tutup mata. Maknanya dalam keadaan apa? Tadi keadaan tak suka, benci, ya, menyampah dapat pemberian macam tu. Kedua, desperate, tuan-tuan. Tidak melegakan dia, tidak menghilangkan kesempitan dia, tapi terpaksa dia terima juga. Terpaksa tutup mata dia untuk terima, tuan-tuan. Allah, apalah nasib aku. Ya, dahlah sendiri sempit, serba tak cukup, orang kasih benda macam ni, tak apalah, ambil je lah, tutup mata dia, tuan. Allah, hampanya orang dapat macam gini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada cerita sebab nuzul di sebaliknya. Di Madinah, ya, selepas hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Orang Madinah ni banding dengan Mekah, antara perbezaannya ialah di Madinah banyak kebun-kebun kurma. Itu memang subur di Madinah dengan kebun-kebun kurma. Ya. Orang-orang Yahudi pun ada perkampungan tu bikin duit memang, buat harta, jadi orang-orang kaya kat Madinah. Daripada apa? Daripada hasil perniagaan dan perladangan kurma mereka. Ya. Jadi kurma ni dia ada musim-musim tuai dia. Sampai musim dia tentu, itulah musim orang akan jolok dia punya tandan kurma dia tadi, ya kan? Macam kalau kita, kawasan kita kelapa sawit lah, jolok. Dia bukan jenis gugur sendiri macam durian, tak. Durian kalau jolok tak makan tak sedap, tunggu dia gugur baru sedap, ya kan? Tapi namanya kurma tu dijolok. Dan bila dijolok kurma tadi, bukan semua yang dah tunggu sampai dah masak, namanya tamar. Tamar tu yang dah masak betul, ya. Bukan semua yang dah masak kat pokok tu tandanya baru diturunkan, tak. Kadang-kadang diturunkan ketika dia separuh masak. Itu bukan tamar namanya. Dalam istilah yang biasa digunakan namanya busr. Ada disebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Busr. Busr maknanya apa? Kita kadang-kadang pergi kedai, kalau beli kurma dia macam gini, ya kan? Dia kurmanya dia tak hitam, tak gelap. Kemudian warnanya ada belang sikit. Tahu belang tak? Dia sebahagian tu gelap, tapi nanti kat atasnya macam kuning, kering. Yang sebahagian tu masak. Itu busr, separuh masak. Ya. Bagi orang Arab, sebahagian mereka suka yang macam tu. Tak semua orang Arab suka yang dah manis betul, dah masak, tak. Ada sebahagian suka macam tu, namanya busr. Ya. Jadi nak jadi cerita, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, bila sampai musim tuai ataupun ambil, jolok, ya, jatuhkan buah kurma tadi, sebahagian itu ataupun kebanyakannya masih dalam bentuk busr. Dah turun nanti baru